Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama saya Vinsla Santiren untuk buletin bernama waktu ini. Aliran trafik di lebuh raya utama dijangka sesak hari ini ekoran peningkatan kenderaan di jalan raya susulan rata-rata pengguna pulang ke ibu kota selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina. Untuk maklumat lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Natasha Alijina dan juri kamera Haminuddin Muhammad di LLM. Tasha, silakan. Baik, terima kasih Vinsla. Selalunya anda yang berada di sini untuk membuat liputan trafik pada hari ini, namun saya yang berada di sini untuk membuat liputan pada hari ini. Baik, ingin saya mulakan pada anda antara keadaan trafik pada hari ini, iaitu kita mulakan dengan Lebuh Raya Plus. Jika anda dapat lihat di sebelah kanan saya, iaitu Lebuh Raya Plus Sungai Perak di kedua-dua hala, keadaan trafik masih lagi lancar. Jika anda dapat lihat keadaan trafik menuju ke belah utara dan juga ke ibu negara, keadaan trafik masih lancar walaupun berlakunya pertambahan kenderaan pada hari ini. Dan seterusnya ditapah di kilometer 324.4. Jika anda dapat lihat di sebelah menghala ke utara, keadaan trafik lancar. Manakala menghala ke ibu negara, keadaan trafik juga lancar, namun saya kira ada berlakunya sedikit pertambahan kira-kira jam 10.45 pagi tadi. Dan seterusnya kita melihat ke Kulai, iaitu di kilometer 26, iaitu menghala ke ibu negara, keadaan trafik di kedua-dua hala juga lancar. Jika anda dapat lihat menghala ke sebelah selatan, keadaan trafik lancar, dan juga keadaan trafik menghala ke ibu negara juga lancar walaupun ada sedikit pertambahan kenderaan. Baik, seterusnya kita ke Port Dickson, masih lagi di Lebuh Raya Plus, iaitu di kilometer 258.5. Jika dapat lihat, ini menghala keadaan laluan ini menghala ke ibu negara, berlaku sedikit keadaan sedikit kesesakan, namun masih lagi lancar menghala ke ibu negara. Saya kira akibat daripada susulan daripada tamatnya cuti sambutan Tahun Baru Cina, namun menghala ke selatan masih lagi lancar di kedua-dua hala. Baik, seterusnya kita ke Lebuh Raya KL Kuala Lumpur Gombak, iaitu jika dapat lihat di Tol Gombak kilometer 19.8, keadaan trafik masih lagi sesak sejak Sabtu lalu, ekoran cuti perayaan Tahun Baru Cina. Namun saya kira ini menghala ke daripada susur keluar daripada ibu negara, keadaan trafik sangat agak sesak di Tol Gombak ini sejak daripada Sabtu lepas. Namun saya kira ini berikutan daripada cuti persekolahan yang telah pun tiba pada hari ini. Baik, di sudut lain, iaitu di Genting Sempah di kilometer 35.3, keadaan trafik di sekitar sini agak lancar walaupun ada berlakunya pertambahan kenderaan. Namun menghala ke ibu negara, keadaan trafik lancar, tiada sebarang pertambahan kenderaan. Namun di Genting Sempah menghala ke sebelah pantai timur, keadaan trafik semakin sesak, saya kira berikutan cuti persekolahan yang telah pun tiba. Dan di sudut lain, masih lagi di Genting Sempah 35.3, keadaan trafik di sekitar sudut kamera di sini, keadaan trafik mula sesak, berlaku pertambahan kenderaan, iaitu menghala ke laluan menghala ke ibu negara. Dan saya kira perkara di sebelah laluan di Kuala Lumpur dan juga Lebuh Raya Kuala Lumpur dan Gombak bakal berlakunya kesesakan ekoran cuti persekolahan yang sudah pun tiba. Baik, ingin saya kongsikan kepada anda juga antara smart lane yang mungkin aktif sejak 10.35 pagi tadi, iaitu antaranya di kilometer 19.4 sehingga 27.4 menghala ke utara, iaitu Senai Utara Kulai antara yang aktif, dan juga kilometer 27.8 hingga 19.1 selatan, iaitu Kulai ke Senai Utara, dan 367.3 hingga 354 di bahagian utara, iaitu Slim River Sungai, dan 439
hingga 435.5 utara rawang ke Sungai Buaya, dan seterusnya 208 di kilometer 280 dan juga hingga 276 kilometer arah selatan nilai bandar Ain Strait akan diaktifkan, dan sehingga kini saya difahamkan akan diaktifkan sehingga keadaan trafik lancar. Baik, jika anda ingin merancang ataupun melihat keadaan trafik terkini, anda boleh melalui akaun rasmi X LMM untuk mengetahui antara smart lane yang mungkin aktif pada masa-masa tertentu dan juga melihat keadaan trafik dari semasa ke semasa. Baik, Vinsa, saya kira itu saja perkembangan terkini di sebelah pagi yang saya dapat bawakan. Kita kembali kepada Visla untuk berita selanjutnya.